Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mikdad Aswad Ahmad. Saya Aisyah Delina binti Muhammad Dahlan dari Kumpulan 3. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Projek Pelarian Kemanusiaan oleh Aman Palestin. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Fazana, Nur Nadilah, Nur Afifah, Nur Batrisha dan Nur Wirdani. Hasil kajian kami merangkumi pernyataan masalah, faktor-faktor dan kesan-kesan permasalahan serta penyelesaian. Pertama sekali, saya akan membentangkan apa itu Aman Palestin. Aman Palestin adalah sebuah organisasi bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan pada akhir tahun 2004 untuk menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan rakyat Palestin. Presiden Aman Palestin ialah Abdullah Zaid bin Abdul Rahman yang bertanggungjawab menjalankan pelbagai aktiviti dan projek kemanusiaan di Palestin. Aman Palestin antara pihak yang mengambil inisiatif untuk membantu dan menyumbangkan dana kepada rakyat Palestin. Antara bentuk sumbangan ialah bantuan kewangan, makanan, ubat-ubatan dan pakaian. Aman Palestin juga berharap bahawa dengan usaha-usaha yang diambilnya ini, ia dapat menunjukkan bahawa rakyat Malaysia amat prihatin dengan nasib rakyat Palestin dalam menghadapi penindasan dan penderitaan. Seterusnya, saya mempersilakan Saudari Fazana untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih kepada Saudari Aisyah atas pembentangan tersebut. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan mengutarakan pernyataan masalah. Antara pernyataan masalah adalah isu mengenai laporan audit bagi tahun kewangan tertentu yang telah menerusi media sosial. Dakwaan ketiadaan laporan audit bagi tahun kewangan tertentu yang telah menerusi media sosial sejak 2007, Aman Palestin sentiasa menghantar laporan audit kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Aman Palestin didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai sebuah organisasi pemilikan awam tanpa motif keuntungan yang terhad dengan jaminan sebagaimana yayasan-yayasan lain. Menurut aktivitis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Izham Nayan, terdapat tekanan daripada pihak-pihak tertentu yang mahu menilai semula saluran bantuan rakyat Malaysia kepada pihak Palestin dan akaun-akaun perlu diaudit secara telus. Seterusnya, masalah penyelewengan dana awam bernilai 70 juta. Baru-baru ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan aman tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah keseluruhan 15,868,792. Pembekuan dibuat berkaitan siasatan penyalahgunaan wang sumbangan dan dibuat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Kesisaan. Pada 14 Oktober, seorang aktivitis mendakwa bahawa Aman Palestin menggunakan 30% daripada 114.5 juta dana yang sepatutnya dihantar ke Gaza pada tahun 2001. Malah, dia turut mendakwa bahawa NGO berkenaan tidak telus dalam menyalurkan sumbangan ke Palestin. Di samping itu, isu Aman Palestin dipolitikkan kerana terdapat figura politik dalam Aman Palestin. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin mendakwa isu Aman Palestin telah dipolitikkan kerana terdapat figura di sebalik pertubuhan bukan kerajaan NGO itu dilihat mempunyai kaitan dengan parti politik tertentu. Khairi berkata perkara itu menyebabkan kepercayaan orang awam yang ingin menyalurkan bantuan kepada NGO tersebut bagi membantu negara konflik seperti Palestin mula tergugat. Pernyataan masalah yang seterusnya ialah isu jongkok emas dinafi oleh Aman Palestin. Encik Muhammad Rafiq Rashid Ali iaitu Peguam mendakwa bahawa jongkok emas itu adalah satu bentuk pelaburan dan ia dibenarkan berdasarkan kuasa yang diberikan kepada ahli lembaga pengarahnya. Emas bernilai dan berharga serta mudah ditukarkan kepada tunai sebelum derma dihantar kepada mereka yang memerlukan bantuan. Encik Muhammad Rafiq turut menyentuh mengenai kandungan dalam kenyataan media SPRM bertarikh 23 November 2023 yang didakwanya adalah satu komplot terancang dan propaganda jahat untuk membunuh karakter Aman Palestin serta ahli lembaga pengarahnya. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Saudari Afifah. Terima kasih kepada Saudari Fazana atas pembentangan tersebut. Saya akan membincangkan faktor-faktor permasalahan bagi projek pelarian kemanusiaan oleh Aman Palestin. Terdapat beberapa faktor permasalahan berkaitan projek pelarian kemanusiaan oleh Aman Palestin. Seperti sedia maklum, antara salah satu faktor mengenai projek ini adalah isu mengenai laporan audit bagi tahun kewangan tertentu. Hal ini dikatakan demikian kerana pertambahan cawangan
aman Palestin di seluruh negara menyebabkan berlakunya beban penerasan kerja-kerja laporan audit di seluruh negara. Hal ini berlaku disebabkan kekurangan kaki tangan pekerja bagi menyiapkan sesuatu laporan. Oleh hal yang demikian, Aman Palestin mengambil inisiatif dengan membuat pertukaran audit dengan melantik juraaudit baru pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menyebabkan laporan audit pada tahun berkenaan tergendala dan mengambil tempoh yang lama untuk disiapkan. Selain itu, masalah penyelewengan dana awam yang bernilai 70 juta juga merupakan salah satu faktor permasalahan projek. Hal ini dikatakan demikian kerana penyelewengan dana awam berpunca daripada pelbagai faktor. Misalnya, pengawalan yang tidak mencukupi, kawalan dalaman yang lemah, kekurangan ketulusan dan kehadiran individu atau kaki tangan yang tidak beretika dalam melaksanakan tugas yang diberikan mengikut piawaian atau garis panduan yang telah ditetapkan. Oleh hal yang demikian, pihak SPRM telah bertindak dengan melakukan penggeledahan di premis Aman Palestin. Melalui operasi ini, pihak SPRM telah menemui dokumen-dokumen berkaitan kewangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun terdahulu. Sehubungan dengan itu, pihak SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi penting bagi siasatan lanjut. Oleh itu, pihak SPRM masih mengenal pasti aset-aset pertubuhan Aman Palestin Berhad yang percayai diperolehi dari penyelewengan 70 juta dana dari orang awam. Di samping itu, isu berkaitan Aman Palestin dipolitikkan juga merupakan faktor permasalahan. Hal ini berlaku disebabkan beberapa figura politik dalam Aman Palestin dapat dilihat melalui penglibatan pertubuhan badan bukan kerajaan iaitu NGO yang memegang parti tertentu turut terlibat dalam misi Aman Palestin. Namun, isu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipolitikkan. Menurut Perdana Menteri, Anwar Ibrahim juga menegaskan bahawa isu Palestin bukan bahan untuk dipolitikkan dan tidak seharusnya menjadi bahan politik oleh mana-mana pihak. Akhir sekali, isu jongkok emas Nafi Aman Palestin yang dirampas oleh SPRM terkait isu seleweng. Hal ini dikatakan demikian kerana dakwaan yang dikenakan ke atas jongkok emas itu kononnya digunakan untuk menyeleweng dana sumbangan awam adalah tidak benar kerana ianya merupakan suatu bentuk pelaburan dan dibenarkan berdasarkan kuasa yang diberikan oleh ahli lembaga pengarah Aman Palestin. Justru itu, Aman Palestin sering melakukan pengauditan setiap tahun dan kali terakhir dilakukan pada tahun 2017. Malah, dokumen audit tersebut boleh dilihat melalui laman web Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Oleh itu, jelaslah bahawa terdapat beberapa faktor permasalahan berkaitan projek pelarian kemanusiaan oleh Aman Palestin. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini kepada saudari Widani. Terima kasih kepada Afifah. Seterusnya, saya ingin membentangkan kesan daripada permasalahan isu-isu tersebut. Kesan daripada permasalahan isu yang pertama, iaitu pertukaran juraaudit lama diambil untuk disiapkan. Kesan yang pertama adalah mengakibatkan kehilangan kepercayaan orang ramai terhadap badan bukan kerajaan. Laporan audit yang tidak diselaraskan dengan baik boleh memberikan kesan yang buruk kepada syarikat badan bukan kerajaan. Audit dalaman bertanggungjawab untuk menganalisis dan menilai proses pengurusan kawalan dan pengurusan risiko syarikat. Jika laporan audit tidak diselaraskan dengan baik, ia boleh mengakibatkan kehilangan kepercayaan orang ramai. Selain itu, kesan yang kedua, ia juga boleh menyebabkan kehilangan kredibiliti dan kinerja pertubuhan. Oleh itu, perkara ini penting untuk memastikan bahawa laporan audit perlu diselaraskan dengan baik untuk memastikan keberkesanan maksimum dalam pelbagai operasi. Selain itu, kesan permasalahan isu yang kedua ialah masalah penyelewengan dana awam bernilai 70 juta ringgit. Kesannya, hal ini akan menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan orang ramai terhadap badan bukan kerajaan Aman Palestin. Hal ini dikatakan demikian kerana orang ramai akan meragui tindakan Aman Palestin ini dan menganggap dana yang disumbangkan tidak akan sampai kepada pihak yang sepatutnya. Selain itu, hal ini juga akan menjejaskan privasi kaki tangan mereka. Ini kerana kaki tangan Aman Palestin juga turut difitnah dan dicaci oleh orang ramai atas perbuatan fitnah tersebut. Di samping itu, kesan permasalahan isu yang ketiga iaitu isu Aman Palestin dipolitikkan kerana terdapat figura politik dalam Aman Palestin. Kesannya, perkara ini akan menyebabkan kepercayaan orang awam yang ingin menyalurkan bantuan kepada agensi bukan kerajaan tersebut akan mulai terhakis. Hal ini dikatakan demikian kerana orang awam tidak mempercayai mana-mana figura politik yang melibatkan diri dalam agensi bukan kerajaan tersebut untuk memberikan sumbangan
kepada pihak Palestin. Mereka berkemungkinan akan menganggap bahawa parti politik tersebut akan menyalahgunakan kuasa mereka untuk kegunaan mereka sendiri. Seterusnya, kesan pemasaran bagi isu yang terakhir iaitu isu jongkok emas di Nafi Amal Palestin yang dirampas oleh SPRM. Tuduhan palsu yang berniat jahat tersebut akan menimbulkan spekulasi buruk daripada orang ramai terhadap NGO Amal Palestin. Hal ini sudah tentu akan menjatuhkan imej pihak Badan Bukan Kerajaan Amal Palestin. Perkara ini akan memberikan kesan yang buruk terhadap usaha mengumpul dana untuk membantu perjuangan rakyat Palestin kerana penyumbang akan menjadi was-was dan tidak yakin untuk terus menyumbangkan bantuan mereka kepada pihak Palestin. Terima kasih kepada saudari Wirdani. Di sini saya akan mengulaskan tentang penyelesaian bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh projek pelarian kemanusiaan oleh Aman Palestin. Satu langkah penyelesaian bagi menangani isu mengenai laporan audit bagi tahun kewangan tertentu yang tular menerusi media sosial adalah dengan menyediakan kenyataan rasmi yang mengkaji dan menjelaskan barang ketidakbetulan atau kekeliruan dalam laporan audit tersebut. Ia dapat memastikan komunikasi efektif berlangsung dengan pihak berkepentingan melalui media sosial atau saluran komunikasi lain. Laporan audit yang diselaraskan dengan baik juga penting untuk memastikan keberkesanan maksimum dalam pelbagai operasi. Antara beberapa cara untuk memastikan laporan audit diselaraskan dengan baik adalah dengan mengaudit dengan teliti, mengikuti prosedur audit, menggunakan perisian audit dan menggunakan sumber daya yang mencukupi. Seterusnya, penyelesaian bagi masalah penyelewengan dana awam yang bernilai 70 juta dalam projek pelarian kemanusiaan Aman Palestin dapat diatasi dengan mewujudkan penubuhan jawatan kuasa siasatan independen. Jawatan kuasa ini harus terdiri daripada profesional, pakar kewangan dan individu yang berintegriti. Mereka boleh membuat penyelidikan menyeluruh dan memberikan laporan dengan ketelusan mengenai penyalahgunaan dana tersebut. Justru, isu Aman Palestin dipolitikkan kerana terdapat figura politik dalam Aman Palestin dapat diselesaikan dengan menggalakkan penglibatan pihak bebas dan antarabangsa. Dengan menjadikan pihak bebas dan badan antarabangsa sebagai penengah atau pemerhati dalam proses pembaharuan Aman Palestin, akan wujud kewibawaan entiti yang tidak memihak secara politik. Proses ini dapat menjadi lebih objektif dan mendapat sokongan lebih meluas dari masyarakat antarabangsa. Penglibatan pihak bebas dan antarabangsa dapat membantu meredakan politik yang membelenggu isu kemanusiaan dan mendorong penyelesaian yang adil dan berkesan. Kemudian, satu langkah penyelesaian bagi isu jongkok emas di Nafi Aman Palestin yang dirampas SPRM terkait isu seleweng dapat dikendalikan dengan melibatkan campur tangan penubuhan jawatan kuasa bebas penyelidikan. Bentuk jawatan kuasa bebas yang terdiri daripada pakar kewangan, wakil masyarakat sivil dan profesional bebas untuk menyiasat secara mendalam keseluruhan isu jongkok emas dan pemindahan dana yang terlibat. Keputusan dan cadangan jawatan kuasa ini harus diambil kira secara serius dan bertindak sebagai panduan untuk tindakan lanjut oleh pihak berkuasa. Penubuhan jawatan kuasa bebas dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat tentang keseriusan dalam menangani isu ini. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini kepada saudari Nadila. Terima kasih saudari Batrisha di atas pembentangan itu tadi. Krisis pembersihan etnik oleh Israel terhadap Palestin merupakan situasi atau peristiwa yang menyebabkan implikasi yang serius seperti mengorbankan ramai penduduk yang tidak bersalah serta meruntuhkan bangunan-bangunan pencakar langit. Aman Palestin merupakan satu perbadanan yang ditubuhkan bagi menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin. Aman Palestin terus bertekad untuk memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang isu Palestin. Justeru, pengkaji menyarankan supaya NGO kemanusiaan Malaysia yang membawa isu Palestin seperti Pertubuhan Aman Palestin perlulah bersifat terbuka dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin supaya gabungan ini dapat memberi impak kepada Israel untuk keluar daripada bumi Palestin.
Oleh itu, rakyat Malaysia mestilah berganding bahu dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestin melalui Aman Palestin agar bantuan yang disalurkan tepat kepada sasaran. Semua rakyat sedia maklum, Perbadanan Aman Palestin merupakan perbadanan yang jujur serta telus dalam menjalankan tugas mereka. Mari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan kami, di lain masa bersua lagi. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.